Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, semua pelajar-pelajar tingkatan 1 yang menonton video ini. Okey, so terima kasih kerana menonton dan also mudah-mudahan bermanfaat untuk awak. Bagi yang belum subscribe, please subscribe. Okey. Dan also spread to your friends. Mudah-mudahan ramai dapat manfaat daripada video-video saya. Ask them to subscribe to my channel. Okay, first and foremost betulkan niat belajar lillahi ta'ala. So kita awak mesti ada buku ni di depan awak. And then kita sekarang ni dalam bab 7, muka surat 204, page 204. I hope you're ready. Okay, now kita lihat bahagian 7.2 bab ini adalah tentang pembakaran. Dah kecil awak tahu dah bakar tu apa kan. Bila dah faham tu takut kena api cepat panas ya. Okey, itu api dunia ya. Kalau kita fikirkan api neraka tak terfikir oleh kita panasnya. Seluruh api dunia ditambah semua tu tak sama lagi dengan api neraka ya. So jangan main-main dengan setengah muslim ya, setengah orang Melayu kata tak apa, bakar api neraka dulu akhir masuk syurga juga sebab kita beriman. Kita tak nak disentuh pun oleh api neraka ya. Sebab kalau tengok bapa saudara Nabi otaknya dia pakai terompah api neraka sebab tak beriman sampai dia akhir hayat ya, Abu Talib. Dan tapi dia punya pakai terompah api neraka tu macam slipper lah masa kita sekarang ni. Awak tak tahu kot terompah. Okey, sampai ke otak mengelegak ya. Minta dijauhkan Allah. Okey, so kita lihat pembakaran. Kita dapati maksud pembakaran tu kita tahu dia sebenarnya adalah tindak balas. Yang itu kita tak tahu kalau tak belajar sains ya. Dia adalah tindak balas yang berlaku apabila ada 3 bahan yang dicampur ya. Tapi mesti ada oksigen. Dengan kehadiran oksigen dia akan bebaskan apa? Tenaga haba dan tenaga cahaya. Dia akan bebaskan tenaga haba dan tenaga cahaya. Ada yang membakar untuk dapatkan haba, contoh negara sejuk ya. Dia bakar kat chimney dekat dia punya coal place tu, kemudian asapnya kalau dia guna arang batu keluar ikut chimney. Itu zaman dulu. Sekarang ni tak ada dah. Jarang sangat dah sebab asap arang batu itu mencemarkan sangat ya. Okey. So tindak pembakaran maksudnya tindak balas apa yang berlaku apabila suatu bahan dipanaskan dengan kehadiran oksigen. Mesti ada oksigen yang pertama. Bila ada oksigen, bila berlaku pembakaran dibebaskan apa? 2 tenaga, iaitu tenaga haba yang panas, tenaga cahaya. Okey, ada juga yang pasang api, contohnya unggun api ya. Kalau zaman tak tahulah zaman saya Girl Guides, Scouts apa semua kadang pasang unggun api untuk cahaya dia dan nyanyi keliling tu. Okey, ataupun orang dalam hutan ke pasang nyalakan api untuk halau binatang buas dan juga untuk haba dia sebab malam sejuk dan juga untuk cahaya dia. Okey, tapi nowadays ada macam-macam untuk camping dah. Masuk hutan macam-macam yang telah boleh di-charge dengan solar dan sebagainya. Okey, so rajah 7.8 tengok belah kanan yang triangle segitiga tu adalah syarat-syarat pembakaran. Ada 3 bahan awak kena ingat. Ingat boh. Kan teh boh. Okey, boh tu B for bahan api, O for oksigen, H for haba. Kalau tak ada salah satu daripada 3 ni, dia ada apa tadi? Boh ya. So bahan api, oksigen dengan haba. Tak ada satu je, haba tak ada. Tak boleh terbakar. Contohnya tengah kertas tengah bakar, curah air. Air tu menghilangkan haba. Tak boleh lah kan. Okey, katakan haba ada, bahan api ada, oksigen tak ada. Awak tutupkan dengan blanket tebal-tebal. Tak ada oksigen lain yang boleh bantu pembakaran. Tak boleh juga. Okey. Kemudian bahan api tentulah kalau tak ada nak bakar apa kan. So bahan api, oksigen, haba ketiga-tiganya mesti wujud serentak. Baru boleh berlaku pembakaran ya. So gambar foto je sebab budak kecil yang meniup lilin meniup lilin di atas keknya. Ya. So kita dapati untuk lilin terbakar kena ada bahan api iaitu lilin, oksigen keliling dalam udara, haba ya. Kalau sejuk tak boleh terbakar. Keluar lilin tu letak dalam fridge, dalam freezer, keluarkan, beku lagi. Boleh tak bakar? Tak boleh. Ya, 3 tu kena ada.
Okey, tapi kenapa budak tu tiup padam ya? Masa kecil bila because kita orang guna mancis api ya untuk untuk menyalakan api dan sebagainya. So I thought bila ada angin patutnya dia padam. I thought it's angin. Bila belajar sains baru saya faham. Sebab bila salah satu penyebab kenapa api marak menyala kat rumah yang terbakar, terutama zaman dulu rumah kayu, apabila hari berangin. Sebab apa? Sebab bila angin tu datang dia bawa makin banyak oksigen, maraklah membakar. Okey, yang tiup tu, okey, tiup tu kenapa tu padam? Padahal ada angin, tapi angin tu banyak karbon dioksida. Sebab kita punya pernafasan exhale ataupun bila kita menghembus adalah karbon dioksida. So dia tutup kawasan mancis tu dengan karbon dioksida, so padamlah. Ataupun lilin yang kecil. Lilin besar susah nak padam kan? Tiup dah banyak kali pun. Susah nak padam. Tapi ada kalau kecil, kita punya tiupan kuat tu padamlah. Karbon dioksida banyak, dia tutup oksigen tadi. Okey, pembakaran boleh dielakkan jika kita menyingkirkan salah satu daripada syarat pembakaran yang BOH tadi ya. So cabaran minda senang sangatlah, saya dah sebut tadi. Mengapakah air biasanya digunakan untuk memadamkan api? Sebab dia membuang haba. Okey, gambar foto 7.6 tengok pembakaran rumah kayu ni sangat marak menyala ya. Okey, bagaimanakah pihak bomba memadamkan kebakaran seperti ini? Dia akan datang dengan apa? Dengan truk bomba dia. Dia akan sambung hos yang besar yang gemuk tu dekat fire hydrant. Biasa kat tepi kawasan parking, kawasan perumahan ke kawasan kedai, ada satu fire hydrant warna merah tu yang macam tinggi sikit dari lutut awak ya, dia warna merah. Situ tak boleh parking. Itu tempat untuk bomba nak tarik air. Dia ada tersimpan air dalam tanah untuk bomba tarik air nak padamkan kebakaran. So janganlah kata apalah tak boleh parking sini, kosong di tempat ni. Look, biasanya boleh buat macam kuning tu, dia cross tu ada fire hydrant tepi tu. Bukanlah semua ya? Okey, so jangan block. Kalau berlaku kebakaran nanti eloknya kita bomba tu langgar je orang yang degil sangat tu. Dia block fire hydrant punya ya. Okay, look at bab 7.205. Now, kenapa saya kata langgar je? Sebab bomba nak cepat. Takut ada kemalangan jiwa dalam tu. Harta benda musnah dah. Kemalangan jiwa ya. Kalau cepat, kadang-kadang kalau satu kedai dia sempat nak padamkan. So, kedai kiri kanan taklah rugi banyak sangat. And orang pun kadang sempat selamat. Tapi kalau awak dah block tu, dia terhegih-hegih nak make sure nak cari siapa pemandu, kemudian ataupun nak langgar ke tepi ke. Sebab kereta lain banyak lagi, orang lain tak bersalah pun. So siapa yang salah? Dia saya kata langgar je. Dah undang-undang jangan parking kawasan fire hydrant ya. It can happen anytime. Jangan fikir alah tak terbakar pun. Tak terbakar pun. Bila masuk kedai, sedar tak kadang Khalid shopping, tengok habis terbakar orang. Kesalahannya salah siapa? Salah awak. Kalau hartanya hilang tu memanglah sedih lah kita orang yang parking tu penyebab ni. Tapi kalau ada yang mati dalam tu, salah siapa? Okay, so look at activity 7.3. Tujuan aktiviti ini adalah untuk membuktikan bahawa bahan api, oksigen dan haba diperlukan semasa pembakaran ya. Okay, so A untuk menentukan haba, menentukan bahan api diperlukan untuk pembakaran. So bahan rajas you can read, baca je lah. Penundu bansen, penyempit besi, pemetik api, rod kaca, kayu, lilin, batu. So first nyalakan api penundu bansen ya. So bahan api tu adalah gas tu lah daripada penundu bansen tu. Letakkan rod kaca pada nyalaan api penundu bansen dengan menggunakan penyepit. Okey, so panas kan, so gunakan penyepit. Perhatikan sama ada rod kaca terbakar atau tidak. Tentulah tak terbakar kan rod kaca. Rekodkan pematian anda dalam jadual, disuruh ulang 2 hingga 4. Kayu, lilin, batu. Kalau letakkan rod kaca memang tak terbakar lah, bahan api yang tak sesuai. Kayu terbakar kan. Okay, you know that daripada kecil lagi. Lilin terbakar kan. Batu takkan terbakar. Okay, itu menunjukkan bahawa bahan api yang sesuai perlu dulu. Soalan berdasarkan pemerhatian anda, kelaskan bahan-bahan tersebut kepada bahan api dan bukan bahan api. So dah tahu dah lah kan kelas mana saya sebut jawapan tadi.
Kesimpulan dia buat, kita dapati kehadiran bahan api diperlukan untuk pembakaran. B. Menentukan oksigen diperlukan untuk pembakaran. So kita dapati unit balang gas UV putih, dua batang lilin yang sama saiz plastisin dan mancis. Lihat macam rajah 7.9, lilin X, lilin Y, ya. Yang dimalarkan ialah saiz lilin, jenis lilin. Okey, yang dimanipulasikan ditutup dengan balang gas atau tidak, ya, ataupun terdedah pada udara. Dan apa yang dia punya pemerhatian, yang mana yang padam. Perhatikan ataupun pemerhatian dia, lilin X atau lilin Y padam. Yang lilin X padam dulu ataupun lilin Y. Syaratnya Y tu jangan dekat angin lah. Ada angin banyak sangat tiup, dia terpadam juga kan. Tak sempat dia nak ambil bahan api, ya. Okey, so dah macam gambar raja, nyalakan lilin X dan Y, terlangkupkan balang gas di atas lilin X. So kita dapati mana yang padam dulu, tentulah X. Tanpa ada angin dekat Y, ya, sebab kalau ada angin padam juga dia. Kenapa padam? Aku fikir tadi saya kata angin bawa oksigen. Sebab dia tak sempat, dia punya sumbu tu kecil, ya, tak sempat nak ambil bahan bakar tu. Okey, soalan, lilin yang manakah akan menyala lebih lama? Tentulah Y. Mengapa? Kerana banyak oksigen sekelilingnya. Okey. Dan apakah gas yang digunakan dalam pembakaran lilin? Gas oksigen lah. Apakah kesimpulan dapat anda buat daripada aktiviti ini? Pembakaran memerlukan oksigen, ya. Okey, let's see muka surat sebelah tentang menentukan bahawa haba diperlukan untuk pembakaran. What unit is mancis. Mancis, banyak tengok tak? Mancis zaman dulu ada banyak. Memang mesti ada kat setiap rumah. Sekarang ni dah tak ada dah kot, ya. Gas dapur pun boleh petik automatik, apa guna bateri, guna elektrik dan sebagainya. Mancis telah disimpan bahagian penyejuk beku peti sejuk kotak mancis. Lilin pun boleh letakkan dalam freezer, ya. Okey, arahan labelkan P pada mancis telah disimpan dalam bahagian penyejuk beku peti sejuk dan sebatang mancis lain sebagai Q. Nak tak lilin P yang dibekukan dan Q tidak, boleh juga. Nyalakan mancis P dan Q, perhatikan perubahan berlaku. Tentulah Q-nya P tidak menyala manakala Q menyala, ya. Soalan, adakah mancis P dan Q menyala? P tidak, Q menyala, ya. Sebab Q tidak. Okey, Q menyala, P tidak, ya. Mengapa? Kerana tiada haba untuk P, kerana dia baru dikeluarkan daripada peti sejuk. Bukan peti sejuk pun, peti beku, ya. Peti sejuk beku. Apakah kesimpulan dapat anda buat daripada aktiviti ini? Pembakaran memerlukan haba. Okey, so pembakaran api ni kecil-kecil jadi kawan. Itu peribahasa Melayu. Besar-besar jadi lawan. Kalau dah besar sangat dia membakar, ya. So kita lihat alat pemadam 7.1U. Nampak tu banyak, ya, selalu dekat shopping complex pun ada sometimes. Setengah orang kat rumah pun dia simpan, ya, untuk cegah kebakaran. That is a very good practice, ya. You never know. Okey, pernahkah anda menjalani latihan kebakaran di sekolah? Yang ada bunyi bel ramai-ramai, semua kena turun, walau 3, 4 kena berkumpul assembly dekat depan, ya. Sudah pasti Pak Bomba akan menunjukkan cara menggunakan alat pemadam api yang betul. I hope you've done that in school. Alat pemadam api merupakan alat perlindungan kebakaran yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. Itu kalau besar-besar rumah terbakar tak boleh nak padam. Itu kalau kecil-kecil dalam makmal ataupun kat luar kelas ke apa ke. Okey, bahan yang digunakan dalam alat pembakaran api berbeza. Dia bukan sama je dalam tau. Lain-lain. Kita akan lihat jadual nanti. Mengikut jenis kebakaran yang berlaku. So macam mana nak guna bahan tu, tengok apa yang terbakar. Dan bahan dia, dan baru kita boleh gunakan which one. So bomba telah ditrain ataupun dilatih untuk gunakan yang mana-mana sesuai untuk sebarang kebakaran. So kalau kita lihat bahan terbakar, kalau pepejal, kayu, kain, kertas, paling senang kat rumah air lah. Tapi kalau guna baldi tak tersimbah lah kalau besar kebakaran tu. Okey, ataupun serbuk kering. Ada bahan serbuk kering, ya. Dia akan menyebabkan bahan-bahan tu kering, ya. Dia tutup oksigen dan dia apa-apa jugalah. Kadang-kadang ada tempat, kadang-kadang kat kampung-kampung, tempat balai bomba atau balai polis kecil-kecil dia gantung yang bucket merah, ya, baldi merah, ya, 3 dalam tu pasir. Itu untuk pembakaran kecil, ya.
Okey, cecair di mana, tempat tu dekat tepi depan ke bangunan balai polis tu. Kalau yang kecil-kecil sangat ya, macam kampung-kampung yang balai polis ke, dia letak ada satu tempat tu, ada 3 baldi merah yang tergantung. Selalu 3, takkan 1 tak cukup ya. Itu pasir je ke dalam tu sometimes. Sebab kalau katakan ada apa-apa terbakar, curah, pasir tu akan menutup, tak ada oksigen. Okey, kemudian kita lihat cecair, katakan minyak terbakar atau varnish atau cat. Okey, so dia boleh guna busa, foam. Foam adalah jenis busa lah. Sana kata ya. Foam macam orang lelaki shave tu, tu foam lah tu. Busa, serbuk kering pun boleh, ataupun karbon dioksida ya. So that means dalam dia punya alat pemadam api tu ada karbon dioksida, dia semburkan. Okey, jangan curah air kat cecair minyak varnish atau cat. Minyak especially. Kalau bayangkan, kalau minyak tumpah, terbakar, awak curah air, apa jadi? Minyak air tu duduk kat atas. So air tu mengalir, dia menyebabkan minyak pun mengalir. Tak jadinya. Dia tak kena. So minyak tu api tu mengalir sebab dia minyak. So bayangkanlah mengalir lagi cepat menangkap tempat lain. Atau gas propana, acetylena, metana, ini terutama dalam makmal ataupun kilang-kilang menghasilkan benda-benda ni, sama ada guna busa, serbuk kering, karbon dioksida. Kalau logam ya, logam bahan yang terbakar, bayangkan logam boleh terbakar ya, kalium, natrium, magnesium yang sangat aktif ni, kalsium satu lagi, semua bunyi yum. Yang kau belajar masa dalam dalam skala Richter pula, itu untuk gempa bumi, jadual berskala ya. Kita dapati nanti yang paling aktif di atas ni ya, kalium, natrium, magnesium, kalsium, semua ni adalah bunyi yum ni aktif. Dia boleh terbakar. Tapi kalau logam macam besi macam ni, tak boleh terbakar macam mana? Dia melebur pun tinggi takat lebur dia. So kena serbuk kering ataupun pasir kering ya. Serbuk kering atau pasir kering, tak boleh guna air juga. Sebab hati nak balas kimia pula. Okey, so gambar makcik terkejut ya. Dia kata, Kamal cepat ambil sebaldi air. Chef ni, woman chef sebaldi air sebelum api merebak. So makcik terkejut sangat, tak boleh fikir. Padahal dia tengah menggoreng ke apa, deep fry ke, nugget ke apa, tak tahulah kan. So dia ambil air. So kata budak, kata suami dia ke siapa ke, anak ke, tak tahulah. Jangan air lebih tumpat daripada minyak dan akan tenggelam di bawah minyak. Jadi api tidak akan terpadam. Kita perlu menggunakan busa, foam ya. Itulah reasonnya. Bila letak air turun bawah, minyak di atas, nak padam macam mana? Siap-siap dia mengalir lagi ya. Banyak cecair dia mengalir tempat lain pula. So we look at page 207. Seperti yang telah anda pelajari dalam subtopik 7.1 yang awal-awal ni, bab ni. Pembakaran memerlukan oksigen, haba dan bahan api. Oleh itu, prinsip pemadaman api adalah dengan menghapuskan salah satu faktor penyebab kebakaran itu. Either bahan api itu dihilangkan ataupun oksigen ataupun haba itu. Prinsip tersebut boleh dilakukan dengan teknik-teknik yang berikut. Kalau katakan pertama, ada orang baju itu start terbakar, tak banyak sangat. Okey, what ini is ada langsir tebal, contohnya selimutkan dia. Menyelimuti, that means memutuskan hubungan bahan bakar dengan oksigen atau udara. Baju tu mudah terbakar katakan ya. So oksigen ya kena dihapuskan. Contohnya menutup permukaan bahan bakar dengan selimut api, karung basah, lumpur, pasir, tanah atau busa ya. So kalau tu boleh, macam kita tengok filem-filem, tak tahu pernah tengok ke tak ya. Awak tu baju terbakar, dia lompat atas apa-apa ataupun masuk dalam lasir, dia balut diri dia. Masa saya kecil, saya fikir lagilah terbakar, lasir boleh terbakar. Tapi hakikatnya kalau api tu kecil, dia boleh lagi sebab dia tutupkan oksigen daripada kawasan kecil kat baju dia yang terbakar tu, contohnya. Okey, B, mendinginkan permukaan bahan yang terbakar dengan menyemburkan air atau lapisan karbon dioksida. Semua air itu biasa, awak faham kan? Tapi karbon dioksida yang tak tahu selama ni. Okey, sekarang awak tahulah. Okey, C, mengurangkan jumlah bahan yang terbakar, memutuskan sumber bahan bakar. Teknik ini dapat dilakukan dengan memisahkan benda yang terbakar, menjauhkan benda yang belum terbakar dan menutup punca bekalan gas atau minyak.
Okey, so kalau katakan kedai terbakar, so dia akan ada banyak bomba akan datang. Satu padamkan belah kanan, satu padam belah kiri. Yang tengah ni akan padamkan yang kedai tu sendiri supaya kanan kiri ni dah basah dan tak boleh nak terbakar. Susah nak terbakar, bukan tak boleh. Sambil tu dia akan teruskan membakar. Memacukkan air. Ya. Okey, so bahan yang terbakar tu kena putuskan sumber, ya. So cepat-cepatlah, jangan bagikan banyak kertas ke apa yang mudah terbakar tu, ya. Ataupun kalau dulu saya pernah tengok satu kebakaran, ya Allah, subhanallah, saya nak pergi ke asrama anak saya di Kuala Selangor, on the way tu sebuah rumah kayu lama terbakar. Ya Allah, dia punya api lebih dahsyat pada gambar tadi, ya. Gambar 204. Dan before saya sampai tempat tu, saya tengok orang berlari bawa tong gas. Saya kata apa hal lah, lalu kereta kan, apa hal orang berlari dengan tong gas tu, sebab dia takut itu adalah bahan api, dia tak ada bagi meletup. So dia sempat seorang tu larikan tong gas. Okey, that means bila berlaku kebakaran, first thing dia ingat patutnya tutup sumber api, kemudian kalau dekat, kalau tidak selamatkan diri dulu. Kalau dekat tong gas ambil, tapi jangan, ya, kalau agak jauh, sebab by the time awak pergi ambil tong gas meletup kat awak, na'udzubillah, ya. Okay, so tapi ya, my experience of that one je, saya tengok pun subhanallah, bunyi dia pun subhanallah menakutkan, terbakar. Itu api dunia, ya. Ya Allah, tak boleh bayangkan. Tengok lava, ya, yang merah mengalir pun, ya Allah, habis semua. So Allah musnahkan kaum-kaum tertentu, kadang meletus dan dia punya lava tu menutupi semua laluan dia, macam dekat Pompei ke mana tu, ya. Tengok orang tengah tertongging, orang tengah buat apa pun habis keras ditutupi oleh lava, ya. Alhamdulillah. Okey, so kita lihat explorasi sains. Selimut api merupakan selimut khas yang diperbuat daripada bahan kalis api special. Tapi kalau Desperado, saya kata langsir yang tebal pun boleh. Langsir nipis tak boleh, lagi terbakar. Sebab senang oksigen dekat, ya. Sangat tebal boleh, ya. Dalam kapet pun kadang-kadang orang golek kan nak cepat, ya. Tapi kadang kapet tu sendiri berat pula. Okey, selimut ini dia menutupi api dan menghalang oksigen daripada masuk ke bawah selimut sehingga akhirnya menyebabkan api terpadam. So ada gambar foto selimut api special tu. Okey, so amalan sikap berjaga-jaga untuk mengelakkan kebakaran. Kita lihat sikap berjaga-jaga untuk mengelakkan kebakaran. Kita lihat dari atas. Jauhkan bahan yang mudah terbakar daripada api, ya. Jangan letak kain tu tepi dengan dapur tu, dekat tengah bakar dapur gas pula tu, kan. Itu kadang benda logik je. Some people dia careless, ya. Dia tak apa, dia fikir, dia buat kerja, dia tinggal je. Terbakar kat dapur, dekat dengan gas kat bawah tu meletup, kan. Okey, kemudian simpan mancis dan peti api tempat yang selamat, letak tempat tinggi. Budak-budak memang sangat berminat, budak kecil yang tak faham lagi. Dia akan ambil, dia tengok orang dewasa teh tu, dia akan try. Dia tengok api tu. Kadang-kadang dah terbakar, pendek dia campak. Kalau kenalah tikar getah ke, tikar getah ialah yang kampung-kampung ni mudah terbakar lah. Kena langsir ke, kena apa ke, ya. Okey, kemudian anti-clockwise, kemudian rokok jangan buang puntung rata-rata, sebab apabila especially apinya menyala, ya. Orang perokok dia selalu dia tekan-tekan supaya tak ada api, ya, baru dia buang. Kalau dia bertanggungjawab, sebenarnya itu tanggungjawab apa kat orang lain, kerana diri sendiri haram. Jangan memokok, jangan cuba, ya. Awak merosakkan. Dah ada banyak kajian sains memang menyebabkan, memungkinkan kanser sangat tinggi, memudaratkan diri. So jangan merokok lah. Janganlah rasa hebat orang merokok tu. Orang merokok tu lemah sebenarnya. Dia tak boleh kawal dia punya tekanan perasaan ataupun ajakan kawan. Dia lemah. Orang yang tak merokok adalah yang lebih kuat mental dia, kuat jati diri dia. Sebab dalam Islam pun Allah suruh jaga, salah satu jaga ialah nyawa kita, diri kita yang Allah bagi pinjam. Buat apa nak musnahkan diri? Tak sakit lagi, tak apa, tak kena pun. Dah kena, ada ubat kanser setakat ni. Jarang sangat. Stage 1 yang awal-awal tu, kalau Allah rezekikan sihat. Stage 2 pun masih boleh sihat. Stage 3, stage 4 biasanya menderita. Kalau kena kanser otak tak apa lagi,
Bukan tak apa-apa lagi. Kalau dah redha dengan ketentuan Allah, terkena kanser otak, sekejap je dah mati. So mudah-mudahan selamat dalam kubur. Ni kalau kanser lain tu, kanser lidah ke mulut ke tempat saluran pernafasan tu, nak makan pun tak boleh. Makan ni lah untuk kita hidup, kita nikmati selera yang Allah bagi. Okey, so kita tengok memasang alat pengesan asap dan penggera kebakaran di rumah. Biasa kat rumah tak pasang lah, kecuali rumah sangat besar yang sangat mampu ya. Tapi ke hotel-hotel tengok setiap bilik ada ya. Ada orang yang bodoh pergi merokok dalam tu, berbunyilah dia. Saya kata bodoh lah. Sorry for the such words, tapi memang orang yang tu dia orang tak boleh kawal diri. Tapi bagi yang tua-tua kan awak tak boleh salahkan juga. Sebab zaman saya belajar dulu, hukumnya makruh ya. Zaman saya, kawan-kawan semua, hukumnya makruh. Tapi later bila ulama dapati sains membuktikan daripada ialah banyak kajian, dia membahayakan diri, dia adalah haram. So jangan cuba. Kalau atuk-atuk awak masih merokok tu, janganlah sakit hati dia pula. Cuma kadang-kadang cucunya dia power juga segi, Tok berhentilah Tok. Setengah Tok tu lemah, cucu dia berhenti. Tok bahaya Tok. Janganlah. Apa atuk ni? Bahaya. Apa atuk ni? Apa neraka tau nanti. Memang mengamuk lawan tua tu. Cakap elok-elok, bahaya. Cikgu buatlah macam tak tahu. Saya pun baru tahu cikgu cakap kat sekolah apa bahaya. Kadang-kadang atuk ni lemah hati dia dengan cucu, atuk nenek both. Okey, kemudian satu lagi, ini selalu orang Melayu buat, especially kat kampung-kampung ya. Dia gunakan plug yang banyak tu, banyak dia letak. Itu menyebabkan dia terpintas ya, sebab dia panas ya. Dia panas sangat, panas melampau, dia cair, kuprum dalam tu, dia pintas. Dia terpintas menyebabkan kebakaran dalam rumah. Jangan bebankan satu soket dengan banyak alat elektrik. Kemudian atas adalah peka dengan barang elektrik yang digunakan ya. So sekarang ni masalahnya, saya pun ada masalah juga. Sometimes saya masak nasi, saya tinggalkan, padahal kena peka sebaik-baiknya. We thought dia automatic off, tapi tak tahulah juga tapi susah sikit dalam praktis yang tu kalau dalam zaman moden yang sibuk ni. Tapi yang biasa-biasa, okey, kita kena peka lah masa kita kat rumah. Okey, habis tentang pembakaran, kita lihat 7.3 pencemaran udara. I got to stop here. So nanti awak jawab practice monitor 7.2 ni agak senang tentang pembakaran. Aktiviti pun kalau rajin buat, tapi ni untuk kat sekolah kan. So kemudian 7.3 pencemaran udara kita buat dalam kelas yang seterusnya. Okay, thank you for watching and tahniah for watching. Mudah-mudahan awak tambah ilmu awak, mudah lebih faham, dan insya-Allah peperiksaan pun mudah-mudahan awak boleh jawab dengan baik ya. Bukan hanya untuk lulus periksa je. Ilmu tu penting, awak akan gunakan satu hari nanti. Okay, so jaga solat 5 kali sehari. Mudah-mudahan amalan kita Allah terima, mutaqabbala. Okay, kemudian also taat ibu bapa, terutamanya ibu, kerana redha Allah terletak pada ibu bapa. Redha ibu bapa selagi mereka tak suruh maksiat. Hormati guru-guru, mudah-mudahan awak akan mendapat keberkatan ilmu. Hormati lebih tua, sayangi lebih muda, dan also see you insya-Allah the next class. Subhanakallah wa bihamdika, la ilaha illa anta. Assalamualaikum.